Okey, saya nak tanya dulu pada Ustaz Ilyas. Manakah Ustaz Ilyas paling dekat dengan saya? Kita tak nak membuang masa. Ustaz, azam, matlamat, cita-cita, visi, misi, impian, semua tu mempunyai makna yang sama. Persoalannya, makna dia, orang Jerman kata, gapo dia. Sebab kita nak cakap pasal azam baru. Azam tu sendiri, gapo dia? Ustaz Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Amin, Abang Ali, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Jarkah, dan kepada semua yang hadir pada malam ni, alhamdulillah. Ustaz Amin bila Ustaz Amin kan Iron Man ni. Bila sebut kata azam ini, bahasa Arabnya al-azmu ataupun al-iradatul qawi ataupun kesungguhan yang memuncak. Maknanya kalau kita ada azam yang tinggi, tu maknanya kita ada keinginan yang bersungguh-sungguh nak buat satu perkara. Maknanya kalau kita nak berniaga, kita buat sampai jadi. Make things happen, kata orang Kedah. Wow. Tadi Jerman. Make things happen. Make things happen, buat sampai jadi. Kalau kita ni seorang student, kita belajar bersungguh-sungguh. Dan seumpamanya lah. Oh, kalau azam ni nak buat bersungguh-sungguh, adakah kena tunggu tahun baru untuk ada azam, Ustaz Ilyas? Tak semestinya. Sebab dia dalam hidup kita ini, matlamat kita adalah kematian yang husnul khatimah. Sebab itu bila kita tak tahu kita nak mati bila, maknanya setiap saat kita mesti dalam keadaan berazam. Sebab tak tahu mati kita tu bila. Sebab itu bila menghadap Allah Ta'ala tu, sentiasa dalam amalan soleh. Masya Allah. Okey, itu baru mukaddimah. Sebelum kita teruskan sembang santai kita, bila ada Abang Ali ni, tak cukup sekadar dia bercakap. Nama lagi ahli ekspedisi. So kita nak berekspedisi pada malam ini. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, nak dengar ke persembahan daripada ahli ekspedisi? Tak cukup kuat. Nak dengar ke tidak persembahan ahli ekspedisi? Kuat lagi. Nak dengar ke tidak persembahan ahli ekspedisi? Abang Ali nampak gaya depa nak betul. Bersungguh-sungguh nak. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan gemuruh untuk ahli ekspedisi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri. Silakan bang. Ustaz. Nampak adab tu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu yang berjudul Kehendaknya. Bergelut dengan kenyataan, bermandi sinar kepalsuan, gelita dalam penantian, harapan pudar di jalanan, memesung tiada haluan, tersesat di dalam cahaya, gelita sengsara akhirnya akibat cinta buta. Di mana kasih berada, di situ terpaut duka. Di mana rindu bermanja, di situ terparuh luka. Hanya Tuhan yang lebih mengerti kedukaan yang aku lalui. Kasih Tuhan tak berbelah bagi kepadanya. Cintaku patuhi, terbuktilah hanya satu jalan. Ternyatalah kalimat dan firman
tak bergerak satu zarah jua, melainkan dengan izin Tuhan. Sesungguhnya dan sebenar-benarnya hari ini kita dipertemukan. Hari ini kita dipertemukan dalam satu perancangan daripada Allah Ta'ala. Bertemu dan berpisah kita hari ini kerana Allah. InsyaAllah. La ilaha illallah. Di mana kasih berada, di situ terpaut duka. Di mana rindu bermanja, di situ terparut luka. Hanya Tuhan yang lebih mengerti kedukaan yang aku lalui. Kasih Tuhan tak berbelah bagi kepadanya. Cintaku patuhi, terbuktilah hanya satu jalan. Ternyatalah kalimat dan firman tak bergerak satu zarah jua, melainkan dengan izin Allah. Ulama. Tepukan sekali lagi untuk ahli ekspedisi tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Hush. Sedap, sedap. Okey, Sedap suara. kita bagi Abang Ali relax lu. Okey, nak tanya pada Ustaz Abdullah Khairi. Saya. Kita punya ikon dakwah ni Ustaz. Allah. Ustaz, bila sebut pasal orang muda ni, ada hadis Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya ialah muda sebelum tua. Dia ada 2 soalan kat situ. Macam mana orang muda kita ni nak memanfaatkan hidup tanpa kita membunuh hidup sebagai orang muda, takut tua awal. Dan macam mana pula orang yang dah tua, yang dah tertinggal zaman muda. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa nashkurillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Yang saya kasihi pengacara, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ahli panel. Sebelum tu saya nak tanya, siapa yang umurnya 40 tahun ke bawah? Cuba angkat tangan. Oh, ramai 40 tahun. Aku Alhamdulillah. selalu. Siapa 40 tahun hingga 60 tahun? Tak ramai dah. Siapa 60 tahun ke atas? Tak ada dah, mati dah. Alhamdulillah. Saluran satu dah tak ada. Satu orang satu dah ada. Alhamdulillah, ramai anak muda. Selalunya tuan-tuan, bila ada program, anak muda ramai. Muda ni tuan-tuan, dia tak akan datang selalu. Dia sekali aja. Jadi macam mana kita nak manfaat? Saya pernah muda. Sekarang umur 49, tua dah. Ali berapa? 26. Aku tomok ni kot. 26. 49, betul. Sama-sama 49. Pengerusi? Lebih kurang lah. 23. Alhamdulillah. Ustaz Elias berapa? Tolak cuti umum di Bali. 56. Tuan-tuan, 56. Tuan-tuan, kami pernah melalui zaman muda. Saya masa muda bukan seorang ustaz. Saya masa muda bukan seorang cikgu. Saya masa muda adalah seorang engineer. Engineer? Abang ingat aku mangkuk ayun lah? Engineer tuan-tuan. Tapi masa jadi engineer boleh belajar jadi ustaz. Masa jadi engineer boleh belajar jadi imam sembahyang. Masa jadi engineer boleh hafal 10 juzuk Al-Quran. Masa muda. Adik yang muda ni alhamdulillah, saya nak tanya, mana mat aswad? Mana mat aswad? Nampak tu? Woi! Sama geng aku. Kaki terlegah orang.
Kali lagi, woi! Dia pergi umrah dengan saya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak percaya, pergi jumpa dia dekat Kampung Baru. Dia ada restoran yang besar tu, rekah macam tu. Tapi alhamdulillah, zaman muda nak kepada agama, sanggup tempah Blue Wave semata-mata malam ni nak dengar ceramah kita ni. Bagi tepukan kat dia sikit. Tempah Blue Wave. Ini anak muda yang hebat. Sebab tu wahai anak muda, guna kesempatan ini untuk cari redha Allah. Alhamdulillah ramai anak muda. Kalau dulu anak muda semua macam Abang Lia, betul tak? Dia punya tapi alhamdulillah lah janggut dia lebih panjang daripada janggut aku. Tapi tuan-tuan, zaman mudanya berlalu. Sekarang dah dewasa. Dewasa ni dia kembali kepada agama. Baru ni saya bersama dengan Arif Hadiwatan. Arif Hadiwatan, lagu dia banyak bentuk keagamaan. Saya tarik dia. Bersama forum, tuan-tuan tengok dalam YouTube forum terbaru. Saya dengan Arif Hadiwatan. Saya buat forum base pada lagu dia. Lagu dia kan lagu apa? Lamunan apa? Terhenti Tarik. lamunan. Galah-galah Hadiwatan. Tak sedap langsung. Coy pasal. Ustaz main kasar, Ustaz. Ustaz jangan lupa saya moderator. Oh, Ustaz. Iron Man Sebab dia dia lagu tahu. Melayu. Saya berkuasa di sini. Oh ya, baik. Ambil lah kosong tu. Ambil. Saja lawak santai-santai. Tapi alhamdulillah. Zaman muda dia dulu, walaupun dia ni penyanyi, tapi dia tak libat dengan arak. Dia tak libat dengan dadah. Dia kata, Ustaz, saya kalau nak ikut kawan-kawan saya dulu minum, dia kata. Kawan-kawan saya banyak terlibat dengan drug. Tapi saya tak terlibat. Tapi satu yang saya terlibat. Di antaranya saya isap okok. Saya kata, bila nak berhenti? Tak tahulah Ustaz. Saya tak berhenti. Nanti dulu Ustaz. Dia tak mau berhenti. Tapi dia nak pada agama. Alhamdulillah. Zaman muda dia baik. Nah, walaupun nampak sekarang ni dah 52. Baik. Sebab tu wahai adik-adik, mula dengan baik. InsyaAllah penghujung hayat kita akan baik. Sebab kalau masa hidup tak pernah sebut kalimah la ilaha illallah, masa mati tak boleh sebut. Sebab nak mati esok, mulut akan terbuka. Betul tak? Masa tu yang boleh sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Boleh ajar masa tu la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Nampak? Yang lain tak boleh sebut dah. Ada tak boleh sebut? Kena muncung, subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi masa tu buka mulut. La ilaha illallah. Cuba tuan-tuan sebut tengok. Nak mati dah. Nak mati dah. Dekat dah. Sebab tu, tuan-tuan, wahai adik masa muda, gunakan kesempatan untuk sebut la ilaha illallah masa muda. InsyaAllah, penghujung hayat kita akan baik untuk masa akhir kita. Dengan la ilaha illallah. Itu cukup. Jangan banyak-banyak. Sebab masa terhad. Abang Ali, bila Abang Ali berhijrah lama tu, sebab ada orang kata kalau artis hijrah ni rezeki payah. Kan? Allah. Jadi ada yang dulu tak bertudung, lepas tu tak bertudung balik. Ada. Siapa yang terasa, mohon terasalah. Tapi nak sebut bahawa bukan senang nak mengisi penghijrahan. Tapi apa resepi kejayaan Abang Ali yang boleh maintain sampai ke tahap ni? Sampai janggut lagi panjang pada Ustaz Abdullah Khairi. Betul. Kali aku pula. Kena tumbuk dengan aku. Satu sama. Jangan Iron Man ni. Tapi salah Khairi Thor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan dan semua ahli panel yang ada, semua tetamu yang ada pada malam ni. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi bila kita dah berhijrah ni, syukur alhamdulillah. Satu yang saya terapkan dalam hati, sebenarnya saya akan hadapi satu ujian. Ujian berat atau ringan, wallahu a'lam. Mana dah setting standby dah. Itu pasti dan pastilah. Kalau tak hijrah pun mesti ada ujian juga. Cuma tak sedar je lah. Kalau kita tahu, kita sedar kan. Kalau kita tak tahu, memang selamba jalan gitu. Jadi alhamdulillah bila kita dah berhijrah ini dipanggilkan satu mujahadah. Bila dah dapat faham itu, masya-Allah, insya-Allah. Memang mula-mula tu dia agak macam rasa ketat sikit lah. Bila saya dah start orang kata hijrah, saya pun ubah, saya nak ikutkan cara sunnah. Sebab kita dah banyak dah buat perkara yang tak sunnah dulu, tak buat perkara sunnah dulu. Jadi kita nak dapat pahala sunnah tu Tak berapa sunnah. kita nak belajar pakai jubah, belajar simpan janggut, pakai serban.
dapat pahala kan, betul tak Ustaz? Betul. Jadi hak dulu-dulu kita pakai baju rok tu tak dapat apa. Betul lah. Jadi bila nak Ni, pakai songkok tak ada apa. Muka Ustaz. Tak sini. Ambil kasar oh. Dia sengah habis malam ni. Sembang santai, sembang santai. Santai. Ada masuk macam tu. Ustaz Abdul Hari yang potong, saya tak tahu. Saya okey. Saya cuma nak belajar mula-mula nak belajar Ustaz. Minta maaf Ustaz. Janggut bajang. Jadi syukur alhamdulillah bila kita dah buat mula-mula nak menghidupkan sunnah tu, jadi memang ada panggilan-panggilan. Dia tanya, nyanyi lagi ke? Cakap nyanyi lagi, kenapa tak nyanyi pula? Tak nampak macam dah jadi ustaz dah. Saya cakap bukan dah jadi ustaz, saya baru nak start. Dah, saya nak minta request. Boleh tak Ali azan sikit nak dengar suara? Masya-Allah. Tuan-tuan nak dengar tak? Sikit. Ini ujian kau ni. Nah, dah, kita Ini bayar nak ujian ada payment. ni. Payment kita bayar. Saya punya ambil. Tak, saya dengan ini melantik Ustaz Abdullah jadi moderator kedua. Azan dah sikit-sikit tak dengar. Suara eko. Azan tahajud. Ali Mullah. Kita ambil chorus ke apa Ali ni? Mullah. Masya-Allah. Nanti saya sikit-sikit boleh lah, tapi tak tahulah yang mana Hayya dia. 'alas salah. Ambil B minor dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya 'alas salah. Satu. Dah. Yang kedua, mana boleh 2 kali? Hayya 'alas salah. Sekarang masuklah waktu berbuka puasa. Pak cik tu ambil semayang lah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itulah bila dah mula kita nak belajar hidup sunnah, ujian dia datang mungkin tu. Jadi saya cakap tak apalah, kalau tak ada rezeki saya nak panggil. Dan saya juga pilihlah tempat macam mana. Saya tanya dulu program macam mana. Kan? Gitu tiba-tiba ada sekali saya terkena. Okey. Bila dah confirm ini main dekat kelab. Tu dia. Allah. Lepas tu Abang Ali buat macam mana? Buat macam mana, dah janji. saya cakap dalam hati dan saya minta nasihat ustaz. Ada seorang ustaz lah, saya tanya ustaz macam mana benda ni, dah terjanji dan ini melibatkan semua orang dalam satu band. Tapi benda dah janji, niat dakwah lah kan. Dengan niat kita, moga-moga orang tengok kita tu dengan akhlak yang kita ada, bukanlah bagus sangat, tapi insya-Allah lah asbab tu nanti akan jadi hidayah pada orang lain, insya-Allah. Allah bagi hidayah. Jadi itulah cabaran dia. Dan banyak lagi cabaran. Tapi alhamdulillah, walaupun tak ada banyak macam program show, tapi program yang macam ni lah. Sharing, lepas tu sharing is caring kan. Menginspirasikan orang lain. Jadi alhamdulillah banyak. Kadang-kadang saya pergi ke surau, ke masjid. Walaupun orang kata apa, ciput kan. Tapi berkat. Saya dapat rasakan walaupun dia macam dulu dapat banyak tapi cepat habis. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tapi bila buat program macam ni, kita kadang-kadang sampai kita terlelap dengan jalan model. Ngantuk nak jalan jauh, lepas tu kita rasa macam penat pun ada, tapi alhamdulillah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah. Jadi 2017 Abang Ali, apa langkah seterusnya? Ada benda baru ke yang Abang Ali akan buat untuk memperkemahkan lagi Ali Ekspedisi? InsyaAllah. Saya dah bergabung semula dengan ekspedisi, semua dah tahu. Tadi niat tadi memang mula-mula dulu saya di apa? Tak bersama dengan ekspedisi. Dia jalan cerita sikitlah. Bila saya di offer masuk balik, saya minta nasihat daripada seorang ustaz. Ustaz, ekspedisi offer saya balik ini nak masuk. Dah nak offer Abdullah Khairi bila pula? Tak, nanti kena tumbuk sekali. Saya drama. Drama? Hancur drum. Apa hangat aku terau nak? Tertry macam mana? Jadi sambungan ceritanya Abang Ali. Iklan banyak. Iklan banyak. Jadi bila saya dapat offer tu, saya minta nasihat daripada seorang ustaz. Ustaz kata apa, masuk dia kata nanti kita atok macam mana. Yang ustaz tu pun ustaz belah utara. Nanti kita atok macam mana. Ustaz, saya dah hijrah ustaz. Saya cakap saya dah takkan nak rock balik. Dia kata sebenarnya kan masuk, dia kata nanti hang boleh dakwah depa tu sekali.
Dakwah depa dengan dakwah hang punya peminat, dakwah dengan orang-orang yang sekeliling dan niat sentiasa niat dakwah. Dia kata lepas tu hati-hati selain siapa nak dakwah. Kalau hang nak berhenti nyanyi, siapa nak dakwah? Kita kat utara, kat mana ni sekarang yang hang ni? Kita kat Shah Alam, insyaAllah. Shah Alam Darul Aman. Okey. Dia kata jangan berhenti menyanyi dan join dengan ekspedisi balik. Jadi alhamdulillah awal tahun tadi mula-mula kita nak rapat balik. Bila saya dah belajar hidupkan sunnah, ada orang pun terkejut juga. Masa dia offer tu Ustaz, 2 tahun lepas kalau tak silap. Tahun lepas dia offer masa tu bulan Ramadan. Kita pun dia cakap, jom nak datang studio, lepak-lepak, nak cerita sikit. Kita, biasalah orang dah hijrah biasalah katanya. Bila bulan Ramadan, mestilah pergi semain tarawih. Betul. Pergi semain tarawih, kita ambil lah pakaian sunnah, dengan serban semua kan. Sampai-sampai kita tak tanggal lah benda tu. Member tengok atas bawah ni. Nak rock macam mana ni. Tapi Alhamdulillah, benda tu, bila kita dah mula rapat-rapat, benda tu sebenarnya menjadi kesan. Jadi Alhamdulillah kita dah mula rapat. Ada seorang ustaz. Bila saya pergi studio je, ada seorang ustaz ni PA dia bukan personal assistant, dia penasihat agama. Masya Allah. Penasihat agama. Bila saya pergi studio, dia akan ikut sama sekali. Bila saya pergi studio, dia akan ikut. Bila kita rehat je, duduk lepak-lepak borak, dapat selit je ustaz pun selit. Saya lama-lama dia terkesan. Mereka semua terkesan. Dapat pula offer pergi umrah. Allah. Saya cakap saya tak nak pergi seorang. Saya mula-mula saya dapat seorang. Saya cakap saya tak pergi seorang. Memang Ustaz, kenapa Mali? Kalau nak pergi umrah, saya nak bawa lagi 3 orang. Jadi Izo, Lola, Eddie. Ni 3 orang campur saya 4 orang. Memang ekspedisi betul lah. Berekspedisi ke umrah. Jadi Alhamdulillah. Memang benda ni agak macam pelik sikit lah. Band rock kan. Satu band pergi umrah. Nama pun rock, tapi agak-agak ustaz lah. Macam mana band rock ni, macam mana dia orang nak terima? Boleh pergi ke tak boleh terima? Memang payah sikit. Kita khusus umrah je 3 kali. Mula-mula dalam grup. Lepas tu tak ramai. Lepas tu last kali dia kata, nak sekali lagi ustaz, nak pergi ni. Kata, mula-mula dia kata, kita nak pergi ni tempat yang bukan kita dah rancang pun. Kita pun tak terfikir benda ni nak pergi. Belajar, pergi. Sampai sana, 3 orang tu berkumpul. Saya ada duduk kat ujung sikit. Dia duduk termenung. Depan Kaabah. Mula-mula dekat Raudah. Raudah pukul 3.30 daripada duduk situ. 3 orang tu sengih. Saya datang pukul 4 lebih nak kat azan lah. Sengih. Dia ada pukul berapa? Dia pukul 3.30. Duduk kat Raudah. Tak apa. Lepas tu pergi Mekah. Sampai kat Mekah pun dia duduk pangkat 3 orang. Kita ada buat halaqah Quran sikit, mengaji sikit. Betul-betul mengaji. Bukan surah apa pun. Surah biasa lazimnya. Tak apa. Lepas tu dia pun bercakap. Dia tengok kat bawah juga. Kau percaya tak hari ni kau duduk kat mana? Kau tengok sekarang ni kau duduk kat mana? Kau percaya? 3 kali dia. Salah seorang tu lah. Dia kata memang dia tak sangka lah. Benda ni, Allah Ta'ala ni nak bagi rezeki pada orang. Sebenarnya nak bagi hidayah pun, nak bagi rezeki. Orang yang tak sedia pun tiba-tiba Allah nak bagi. Sampai dah ke Mekah. Jadi Ustaz, bila balik, benda ni jadi satu, saya pula jadi pelik kan. Tapi Allah Ta'ala punya kerja lah. Salah seorang anggota tu dia istiqomah pakai jubah. Masya Allah. Dan dia pula start balik mengaji, dapat dalam suasana dia. Lepas tu kami dapat satu persembahan di Johor. Dia dengan pakai jubah ni, cakap macam mana ni? Show. Pakai macam mana? Jubah semua. Pakai jubah lah dia tu. Nanti saya tengok dalam FB. Dia rock. Ada. Konsert rock pakai jubah. Semua pakai. Semua pakai jubah. Cuba bayang drama. Dia pakai kutas tak? Dia pakai kutas. Selok jubah. Selok jubah betul. Jadi bila saya tanya
dia tengok saya pun tengok dia dan saya tanya, mana seluar jean, mana baju-baju rok lah semua. Saya Allah tanya. Akbar. Dia kata selesa lah pakai macam ni. Allah. Muka pun ceria. Selesa lah pakai macam ni. Hidayah. Dia kata satu lagi dapat bila pakai macam ni kita punya keadaan kita terkawal lah. Ya. Nak pergi mana-mana tempat tak elok Segan, lah. segan. Segan lah, jadi terkawal lah. Jadi Alhamdulillah. Dan satu lagi Ustaz, Allah, saya pun nak cakap sebab dia kata satu lagi kita sentiasa nak sedia bila tiba waktu solat. Oh Allah. Jadi itulah lepas kita saya dan ekspedisi pun berhijrah ni pun ada ujian juga. Tapi Alhamdulillah, walaupun dia orang kata ramai orang kata apa ni nak jubah-jubah, nak rok-rok lah, kan? Apa salah pakai nak rok, nak pakai jubah. Kan? Simple dia cakap. Kita nak pahala sunnah. Allahu Akbar. Kita nak rok pun rok lah, tapi takkan kita tak nak rebut pahala sunnah tu. Masya-Allah. Itu je lah Ustaz. Saya kawan panjang, cerita banyak. Betul. Allahu a'lam. Inilah Tak lama sikit tak apa. inilah yang Syam kami kasih kata gua rock, gua beriman. Kita bagi tepukan untuk Ahmad Ali Ekspedisi dan Abang Ban. Cerita yang penuh inspirasi. Okey, last saya nak tanya Ustaz Elias. Generasi muda, khususnya di negeri Selangor ni, macam mana kita nak melihat bahawa pentingnya generasi muda untuk mencorakkan masa depan negara kita, khususnya Selangor. Ustaz, silakan. Dia sebenarnya, tuan-tuan yang saya muliakan, saya nampak apa yang formula yang Nabi Muhammad SAW Nabi tunjuk pada kita cukup cantik. Iaitu dalam peristiwa hijrah, Nabi mula-mula sampai Nabi bina apa dulu? Nabi bina bukan kedai topak, bukan. Nabi bina apa dulu? Masjid Usisa ala Taqwa, kan. Nabi bina masjid dulu. Sebab daripada masjid itulah akan melahirkan generasi muda yang bertakwa. Generasi yang tak berapa muda pun takwa juga. Maknanya dia masjid dulu. Sebab tu saya setuju Abang Ali tadi sebut, apa ni, macam mana sekalipun berpakaian sunnah itu dapat mendidik hati, betul. Kata Imam Syafi'i, pakaian kamu boleh membentuk jiwa kamu. Cara pakailah lebih kurang lah, kan. Kemah handsome kita ni, kan. Kita ni, kan. Tambah pakai jubah pula, kan. Jubah ni Abang Ali, Ustaz lah, orang pakai jubah ni, kita kalau Melayu, siapa pakai jubah ni kira makam dia lain tu. Kalau orang Arab, siapa pakai jubah, pakcik jaga pintu tukang racun pun pakai jubah. Orang kita nampak pakai jubah, Arab pula dia salam cium tangan tu. Dia tukang sapu-sampah, dia pun terkejut bila pula jadi tok syekh dia. Kalau kita tuan-tuan pakai jubah, maklum lah, mula-mula pakai jubah pula duk sah pertama. Tok Imam ah. Tok imam memang jadi tok imam lah. Ada cerita Ustaz, ada Ad- cerita. Ha? Ada sahabat tu dia dah hijrah. Dia Dia kena tolak depan dan dia pergi angkat telefon, hello, sekejap nak pergi. Ada call. Elok kan strategi lagu tu. Dan dia buat Ada. sibuk. Masya-Allah. Ada. Call. Ada juga dia gulung jubah tu, jadi baju Melayu kan. Ada, kan. Tapi kalau kita tengok macam mana sekalipun menghidupkan masjid itulah, tak kisahlah anak muda ke apa, itulah jalan untuk kita membina ketakwaan dalam diri kita. Tambah-tambah anak muda. Sebab itu kita kalau jadi golongan masjid ke pentadbir masjid ke surau ke apa, kena raikan anak muda. Kena raikan anak muda, tuan-tuan. Saya ingat lagi dulu zaman saya kecil-kecil dulu, pi semayang tarawih. Biasalah kawan-kawan yang lain bising, kita semayang. Tuh, watak nak baik lah. Kan, yang lain bising. Saya ingat nanti lepas semayang mesti kena mengamuk, kena marah ya, dengan pakcik tu. Habis semayang pakcik tu panggil, siapa yang bising tadi? Kawan-kawan semua tunjuk saya. Ilyas semua tunjuk saya. Pakcik tu kata balik, nak main balik. Tengok gangster surau. Baru kenal surau, lepas tu dah buat macam abah dia punya surau pula, kan. Balik dia. Dia suruh kami balik. Tuan-tuan tahu tak, sampai hari ini saya ingat muka pakcik tu. Pakcik tengok tak? Kan? Ustaz, pakcik tu ingat tak muka Ustaz Elias? Ingat. Tak, bukan dendam. Nak bagi tahu budak-budak dia ingat siapa yang buat baik dengan dia. Siapa yang buat naya, dia ingat. Sebab itu layanlah golongan muda dengan baik. Nabi Muhammad SAW, Nabi layan Ibnu Abbas, siapa lagi? Zaid bin Sabit, Usamah, kan? Dan ramai lagi Nabi layan dengan baik. Itulah jadi generasi yang terbaik. Itu yang kita nak. Saya ingat selain daripada masjid, peranan ibu ayah pun sama. Saya syukur pada Allah, tuan-tuan ya. Mak ayah saya ni antara yang memang insya-Allah lah sungguh-sungguh jaga agama dalam hidup. Ayah saya dia kerja polis, bukan ustaz kerja polis.
Kalau dia balik kerja, dia tengok saya tak ada di rumah, dia tahu saya di Padang. Dia panggil nama saya. Nama saya kan Muhammad Ilyas Ismail. Muhammad tu dah kena balik dah. Ilyas mesti depan pintu, Ismail dalam rumah dia. Adik saya ayah jerit kan, dia panggil polis, suara kuat. Tahu mana? Saya pun lari, I believe I can fly. Lari-lari sampai rumah. Nyakkan balik sampai rumah, tengok ni apa. Kau nak siap-siap nak semayang tak? Menghadap TV dulu. Saya paling syok dulu Ultraman. Lah ni Iron Man dulu Ultraman ni ada tanduk tu. Apa nama Bang Lid? Ultraman Taro. Taro. Ada abang kita kerbau. Ada pula. Taro tuan-tuan. Punya syok tuan-tuan. Dia punya paling syok tu. 4 lampu menyala tu. Apa dia? Sakaratul Maut. Nak mati ya. Mempunyai 0.05 saat. Time tu saya duduk Sungai Petani. Dia punya takut lah apa nak jadi dunia raksasa berkuasa. Tengah suspend. Ni, Ultraman sungguh main pada belakang TV. Ultraman betul tuan-tuan. Dia tak ada tanduk pakai kepiah. Bapak Ultraman. Bapak Ultraman. Bapak Ultraman. Ultraman father. Dia main-main, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, Ilyas, Maghrib. Tengok tuan-tuan, Ultraman kan Jepun. Ni cakap Melayu. Kan? Maghrib. Jadi saya pun dengan muka monyok lah, ambil baju lah, ikutlah pergi masjid. Nak bagi tahu kata, kalau ayah tu cakna terhadap solat, anak dan keluarga, insya-Allah keluarganya bahagia, aman sentosa, ibadah terjaga. Amin. Insya-Allah. InsyaAllah. Okey, nampaknya masa agak mencemburui kita. Kita ada beberapa lagi segmen-segmen lain selepas ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, kita berikan tepukan untuk Ustaz Ilyas. Tepukan untuk ahli ekspedisi. Tepukan kepada Ustaz Abdullah Khairi merangkap moderator kedua. Okey, kita Pohon kayu, salah lagu. Kenapa ramai-ramai orang ni? Wis sebelah sinilah. Tapi boleh tanya juga sebab kita tak pandai tempat ni. Ada jumpa tong sampah? Nampak tak? Kat mana? Kat hati? Tak boleh. Tak boleh Dayang. Lagi sekali. Kat mana tadi tong sampah? Tapi kan aku rasa tak boleh lah benda-benda ni. Saat purnama bersinar, Ada orang. terangi Pergi buang malam, dia kat sini. teringat padaku. Apa yang tak boleh? Apa yang tak yang ini tak boleh, ni tak boleh ni. Aku cukup pantang kalau perempuan menangis kalau tak ada lelaki yang memujuk. Biar aku pergi. Apa kau ni? Perempuan menangis tu. Dia bukan menangis pasal tu. Aku ada nampak sesuatu dia buat tadi tu. Apa Aku benda? pun nampak sesuatu. Seperti melanggar undang-undang. Lantak dia lah. Kenapa? Bukan main miang Gafil ni. Sabar. Sabar. Dia menangis mesti dia ada masalah. Kau datang-datang terus nak tekam, bukan menangis, dia tak mati budak perempuan tu. Aku bukan datang tekam nak tanyalah masalah dia. Mari. Dek. Oh dek. Dek. Oi, Ha? biar buta jangan bodoh. Sini perempuan. Ni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabarlah biar aku cakap. Alah dia ni. Assalamualaikum. Sama kan? Mana perempuan tadi? Hey. Oh, kat sini. Hey. Sekarang Gafil ni naik atas kau pun kau tahu. Tanya. Apa dia buat tu? Kenapa menangis kat speaker tu? Cuba ke tengah sikit. Cuba ke tengah sikit. lah. Bukan apa duk kelondok kau tercampak pula ke sana sekarang. Main ke tengah sikit. Pekak telinga aku duduk jerit-jerit dengar suara sendiri. Kenapa menangis kat situ? Ya Allah, tak kesian ke kat speaker tu berair kat situ? Sebenarnya Sebenar apa? Main main captik. Jaga Cik Salma, jaga Cik Salma. Hey. Kalau kau kat depan Cik Salmah baru aku tak nampak. Aku pergi belakang. Kau Jaga. Jaga. Kalau kau duduk belakang bila masa dia nak menang. Weh, kau belakang sikit macam spotlight lah ni. Sudah ni dia ni air mata dah kering dah. Apa masalahnya? Sebenarnya Kalau- saya takut. Dia takut. Kau baca apa? Kalau ikut skrip ni awak nak buang bayi kan? Awak cakap Minta maaf ya skrip baru dapat. tak penat
tak penat ke beranak awak nak buang anak? Saya ni dah berapa belas tahun bawa tahu. Sabar. Mana boleh sabar kata engkau? Aku bawa ni penat. Ya. Kau bagus. Maksudnya kau tak buang. Awak kalau kata tak nak bagi tahu, insya-Allah kita boleh tumpang anak awak dalam ni. Daripada awak letak, mana space lagi nak letak? Di cik adik, jangan buang, letak aja. Dah letak dah. Jangan pegang, jangan pegang. Saya Jangan pegang. Saya tak tahu nak letak kat mana sebab Allahu sebab Akbar. saya dah kena buang dari ibu bapa saya. Suami awak mana? Suami awak? Tak tahu bu. Astaghfirullahalazim. Inilah gejala sekarang. Allahu Akbar. Wah, pandai dah tak ada dialog, pandai Melepaskanmu bukan mudah bagiku. Orang budak-budak kecil mengaji bukan menyanyi. Bukan aku yang menyanyi dia. Cuba pertahan kan disambung pula. Sudah, mari sini. Ni, kita nak tanya awak, Walaupun awak seorang-seorang, kenapa sampai nak buang dia? Apa salah dia? Kan? Kenapa awak tak ada kerja? Saya dah tak ada tempat berlindung dah. Mak dengan ayah saya pun tak terima saya. Bohong, tak ada tempat berlindung. Ni bukan bawah hatap ni. Memanglah takkan tengah panas kau ni. Awak tu wawa semput. Kan tak semput ke keluarkan budak petak macam ni? Tak comel ke? Dah macam batu nisan pun ada. Aku tak tahu mana kepalanya. Kenapa dia tutup habis? Takut kalau buka ni kan ada nama pula ni kan. Tak. Macam ni. Macam ni lah. Macam mana nak selesaikan Okay, kami ni kalau nak kata saya nak berdiri di sini sebenarnya saya nak menasihatkan kepada anak-anak muda semua macam kita semua. Janganlah buat benda-benda yang tak elok. Jarang aku jumpa ustaz tali pinggang terkeluar ni. Ustaz. Aku nak tanya engkau tengok tali pinggang kau fokus kat mana? Tak. Ya, betul lah kata dia. Ustaz pun kalau dah macam ni tak in lah baju tu. Dah cuba tak in dah, duduk tadi terkeluar balik. Aduh. Sudah. Mari sini aku nyusukan. Mari nyusu. Nyusu. Kepala budak dipegang gitu. Nyusu. Sudah. Dia nyusu kena tegak. Macam ni. Kita sebenarnya kita kena cari yang pakar Sekarang sebenarnya. siapa nak bantu saya ni? Ya, macam inilah sebenarnya kita orang berdirinya di sini sebenarnya ada yang lebih pakar untuk menerangkan pada benda ni. Itulah yang saya perlukan. Sebenarnya saya berdiri sini sebenarnya saya cuba untuk jadi seorang ustaz tapi saya belum lagi layak untuk Tak menjadi boleh. seorang ustaz. Sebelum jadi ustaz tukar jam dulu. Mana ada ustaz pakai jumping? Mana kau tahu? Sudah. Kita sekarang berbalik kepada cerita saudari ni. Ya. Kan? Macam mana saya nak buat ni? Awak ni macam saya pernah nampak dekat signboard lah. Apa tu? Kopi super tu kan. Saya pernah tengok muka awak dekat signboard macam-macam tengkorak tu yang tepi jalan tu. Siapa? Ya, Awas amaran bahaya, kemalangan. selekor bahaya. Kepala awak tu. Yelah kawasan Kemalangan. Kawasan Kemalangan, selekor berbahaya. Awak pun banyak kawasan Kemalangan, kawasan estate banyak. Macam dia lain. Hati-hati, lembu melintas. Satu dia. Sudah. Awak pun ada tahu. Saya apa pula? Awak pun ada tahu. Baby Tu saya yang dekat depan sekolah tu. mana? Apa? Awak seorang buta melintas. Boy mengata orang. Sudah. Dah berbalik kepada skrip. Betul. Jadi untuk conclusionnya di sini, untuk penyelesaiannya di sini, apa kata kalau kita menjemput seorang ustaz ni? Kita telefon dia. Kita telefon ni. Kau ada telefon tak? Suruh dia datang. Wah. Halo. Tubik duit. Oh, salah. Tubik duit. Halo. Allah, jangan tunjuk sangat. Halo. Ingat kepala dah botak, terang otak tu. Halo. Macam mana kita nak panggil handphone awak punya? Pinjam. Ustaz. Halo. Ustaz. Kami minta tolong ni. Oi, bagi salam dulu, bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam tu. Dia Halo, hoi. Ustaz macam dekat je Ustaz. Hoi. Ustaz macam dekat. Ustaz. Hello. Ustaz. Ustaz. Allah, ustaz dah sampai. Tolong, Ustaz dah Allah. sampai. Allah. La ilallah. Segala pokok kayu bakar dalam kau Ustaz. Kapet tu dengki saya ustaz. Ya Ustaz, lawa batu cik. Allahumma faqihu fid din wa
Ini Allahumma rabbana alaika. Ustaz, jemput Mana dulu. tempat aku nak duduk ni? Ustaz. Sila Ustaz. Dia memang satu kursi je. Saya memang satu kursi. Kau ambil yang besar lah. Tak boleh, kakak terlentang baring terus. Mari Aceh. Duduk. Duduklah. Yana duduk. Yana. Hei, Duduk, korang, duduk. weh. Boleh. Asal kau nak duduk jauh-jauh? Kau panas ke duduk sebelah Ustaz? Tak, bukan. Kakak suruh baca sunnah. Mati kita. Ya, tak ya juga. Saya ke sana lah Ustaz. Tak ada lah. Kau pergilah duduk kat Ustaz. Oh, ke sana. Ustaz Madu. nak selamat tau. Ini siapa pula? Ustaz datang sebab nak ucap selamat. Nampak? Dia dah melonsor. Kenapa? Ustaz. Aduh. Ustaz ginilah Ustaz. Ya. Berbalik kepada situasi yang terjadi tadi tu. Betul. Kes buang anak tu Ustaz. Membuang bayi di tepi speaker. Ya. Siapa yang mengandung tadi? Dia lah. Ini bukan mengandung, ini terkandung. Ustaz tanya Saya duk gelak belakang. Ustaz tanya mengandung ke beranak? Aduh. Kalau mengandung dia. Ini kes teruk ni. Ustaz. Ini tak akan keluar tuan-tuan. Kalau dia mengandung agak-agak, kok mana nak keluar? Tuan-tuan bayang. Jangan dibayangkan. Nanti operate bawah ni. Okey, kita jawab. Jawab Ustaz. Berkenaan dengan gadis yang mengandung. Kemudian lahir anak. Anak tu anak tak sah taraf. Betul. Luar nikah lebih kurang. Tak ada bapa. Sebenarnya ada bapa, tapi tak kahwin lagi. Maka tak sah taraf. Kemudian nak buang. Bila nak buang tuan-tuan, masalah dia dengan Tuhan. Pertama, dia dah buat dosa besar. Betul. Kemudian dia nak bunuh pula. Katalah buang tu mati. Ya. Dia menanggung dosa lagi. Allahu Akbar, 2 dosa. Pertama, dia buat zina. Kemudian bunuh pula. 2. Tuan-tuan bayang orang yang di akhirat esok, bagaimana dia diazab. Dengan 2. Allah, tak gerun tak? Kepala yang botak ni berasap terus. Allah. Nasib baik saya tak botak. Nasib baik saya bergambut. Sebab tu kalau boleh gadis-gadis, kahwinlah. Sebab tu dalam Al-Quran apa nama hadis kata, kalau apa gelak apa weh? Aku terajang cuma. Sabar Ustaz. Ustaz sabar. Dah tak botak. Oh, dia Dia dah tak botak Ustaz. Dia dah tak botak. bukan pasal orang gelap, bukan pasal botak, terkelup kepala kawan pakai songkok awak. Aku habis idea aku. Tuan-tuan, kat mana tadi? Tadi dekat ni. Kat mana tadi? Kahwin dekat Kahwin, anak-anak Ustaz, muda kahwin. kahwin. Tadi anak dara kena kahwin. Kalau boleh Kahwin lah. kahwin. Jika sekiranya dia mengandung katalah, kan? Mengandung 3 bulan lahir anak. Tak boleh bin dengan bapa. Oh. Tapi katalah dia mengandung, kemudian 6 bulan lepas tu dapat anak, boleh bin dengan bapa. Boleh bin. Walaupun bapa itu kahwin selepas tu. Ini ada hukum dia. Selepas 3 bulan ke? Maksud dia selepas 3 bulan 3 bulan, okey. Dia mengandung, maksud dia macam ni. 3 bulan dia Ustaz pun dah pening. aku pun jadi pening dah. Kita tolong kira kan? 3 bulan. Dia mengandung 3 bulan, kemudian kahwin. Maksud dia lagi 6 bulan. Ada 6 bulan Anak dalam lagi. perut tu 6 bulan. 6 bulan ni. Maka boleh dibin dengan bapa yang tak sah taraf ni. Oh, Faham tak? faham, Tapi faham. kalau lebih pada 6 bulan, tak boleh. Tak boleh. Maksudnya hukum bulan dia. keempat lah. Ya. Ah. Kena faham tu, kena faham. Faham Okey, Ustaz. okey. Faham tak? Ustaz, kenapa? Woi, faham tak? Astagfirullahalazim. Tak faham kena tengking. Dah ni ustaz moden ustaz. Saya tahu Ustaz nak tengking dia, tapi saya kat sebelah dekat ni, Ustaz. Saya kalau ada rambut, Ustaz ada rambut terbang. Gitu tadi. Kau pun Ustaz cakap janganlah melonok gigi terkeluar. Buatlah muka faham sikit. Jadi itu yang berlaku Ustaz sekarang Ya, kan. ya, ya, Kadang-kadang bila perempuan tu bila dah jadi macam tu, dengan kesempitan hidup, tak ada kerja, tak ada tempat nak bergantung. Jadi dia terpaksa memilih jalan Ah. untuk membuang. Ah. Sebab itulah tuan-tuan, anak ni Tuhan bagi kat kita bukan senang. Betul. Ada orang tuan-tuan, dia kahwin tak ada anak. Ya. Kan? Sampai mati. Kan saya pernah bawa tuan-tuan pergi umrah. Kita naik Jabal Rahmah tu saya akan buat sentuhan. Ada di kalangannya tak ada anak. Saya bisik kat telinga dia, berapa lama kahwin? 16 tahun. Anak tak ada. Saya pun doa, ya Allah kau bagilah anak kepada dia. Walaupun seorang. Lelaki pun tak apa, perempuan pun tak apa. Dia amin, amin. Bersyukur dia. Tapi tak ada anak juga. Ya. Kan? Balik tak ada anak juga. Tapi dia bahagia. Ya. Ada orang anak ramai. Saya anak ramai.
6 orang. 16 orang berapa bini Ustaz? Lagi 10. Selalu sangat masuk hutan ni. Cari akar kayu. Itu anak tipu babi. Sebelum tu saya nak tanya. Ni nak tanya boceh. Ya Ustaz. Kenapa siput babi berjalan tunduk? Sebab dia confused. Dia tengah fikir dia siput ke dia babi. Sabar Hey. dah. Kau tak payahlah. Ayat jawapan tu dah tak relevan sekarang dah. Ada ayat lagi. Kau ada jawapan lain? Tahu tak sebab apa dia tunduk? Sebab apa? Sebab dia tengok jalan. Mata kan meliar tu. Sudahlah. Apa kau? Okey, kita sambung tadi. Sambung tadi, Ustaz. Mana tadi? Tadi. Pasal kahwin 3 bulan tadi tu. Bukan. Pasal anak Ustaz. Anak. Pasal Lahir anak. Dan Kan dekat 16 Mekah tu, tahun. ada seorang doa. Ya Allah, isteri dia sebelah. Ya Allah. Saya tanya kenapa? Bini sebelah. Rupanya dia nak menikah 2. Oh. Dia nak menikah 2, bini tak bagi. Jadi nak, ya Allah aku nak kahwin 2, tak boleh. Jadi nak sebut tak boleh. Ya Allah. Weh, pandai dia main isyarat dia tu. Pandai. Macam-macam tuan-tuan. Ustaz pun ustaz juga. Tapi bila ustaz dah ceritakan ni, ramai semua dah macam nak buat je ni. Pergi umrah ni. InsyaAllah lah ramai orang pergi umrah nanti. Nanti pergi umrah tengok ramai je yang gini je. Jadi kalau kita tengok nampak tu kahwin tu. Tu kahwin. Itu kahwin tu. Ada 4 pula. Ada yang apa tu belum kahwin. Kau beri aku Itu doa. Tak ada masalah. InsyaAllah. Sebab tu kalau boleh, kita dalam hidup kita ni, ada anak ke, tak ada anak ke, kahwin ke, tak kahwin, yang penting bahagia. Betul. Apakah bahagia? Bahagia selamanya. Tak. Bukan. Alah. Harap ke perut besar aja. Kena lagi aku. Apakah bahagia? Bahagia cik. Macam dia bahagia lah. Macam inilah bagi saya bahagia cukup pakai, cukup segala-galanya. Tenang. Bahagia ni ialah bila kita redha apa Tuhan bagi, bahagia. Tu dengar jawapan. Contoh abang, dia gemuk tapi Betul. dia redha, bahagia tak? Ustaz cakap apa tadi? Ustaz tak boleh sebut tu. Tak boleh sebut. Walaupun abang berbadan besar. Badan besar, tapi dia redha, betul tak? Betul. Saya redha. Bahagia tak? Saya redha, bahagia. Bahagia orang Alhamdulillah. panggil saya. Duduk pun macam nak kata badak ke apa. Dia Ustaz, Tapi dia bahagia. dia reda, tapi kursi ni tak reda ni kursi ni. Kerusi tak bahagia. Sabarlah saya. Sabar, abang. Sabar. Lingkup majlis malam ni. Dengan aku lingkup. Maknanya nak bahagia kena redha. Kita redha, bahagia. Redha. Tengok ni kurus ya. Selim lagi tak? Selim. Kan, Alhamdulillah. tak gemuk. Tak gemuk. Makan sikit. Banyak juga. Tapi redha tak? Redha, alhamdulillah Ustaz. Isteri seorang. Seorang. Redha tak? Redha. Okey. Lambat redha. Lambat redha. Kalau tengok apa nama bini dia dah. Aceh. Reda. Belum tanya lagi. Belum tanya lagi. Kalau nak tengok muka haram tak handsome pun. Ni Ustaz. Macam penapis hayat. Tapi dia redha tak? Redha tak? Redha tak? Aceh redha tak? Woi, redha tak? Redha. Bahagia. Bahagia. Nampak? Tapi yang part penapis air tu lah terima kasih lah Ustaz. So boleh pakai untuk Maharaja Lawak Mega lah tu. Penapis air Okay, nice. Bukan dulu tak ada penapis. Senang mak saya kata, minum kopi serbuk. Saya kata, mak tak ada tapis. Kau tapis dengan gigi. Jadi siapakah penapis terbaik? Ini Ustaz kadang-kadang bukan kata tapis, siap blender. Kau suka apa orang sebelah? Suka lah. Dia tak cakap pun, bayar sama. Dia reda. Alhamdulillah. Dia redha. Dia Mana boleh duduk atas pentas senyap. Bayar sama. Cakap bukan tak cakap. Aduh. Kena pun benar juga. Allah. Lawak. Woi. Ustaz terlalu woi. Aku woi lah. Selalu Ustaz woi. Okey. Habis soalan nak tanya. Ni berbalik kepada skrip. Tengok soalan seterusnya. Okey. Ya, skrip Di soalan zaman tak. Okey. Terbalik. Balik. Terbalik tu sebab jangan botak.
Ni kertas terbalik. Apa kena-mengena kertas tu terbalik dengan dia botak? Ni kertas terbalik. Yelah, dia nampak pantulan. Jadi nampak macam tulisan kat depan. Aduh, lingkup. Hai, Allahu Akbar. Abang tu nak ambil gambar, ambil je bang. Tahu flash tak boleh, baca. Ambil gambar kabur. Umur flash pantulan. Oh, patutlah kat situ je tak berganjak abang ni. Gambar tak elok rupanya. Apa pun yang penting reto abang, reto. Okey, ada soalan tak? Okey, soalan dia. Tak, Okey, tak. Ustaz dengan fenomena gadget, media sosial, media sosial sekarang kan. Okey, sangat berkembang kan luar. Lepas tu dia jadi luar kawalan. Ya. So macam mana kita nak bentuk jati diri anak-anak muda supaya kita tak terjebak dalam gejala sosial yang negatif. Tuan-tuan, gadget ni benda yang compulsory. Wajib ada. Kan? Remaja ke, tok imam ke, tok qadi ke, engineer ke, mesti ada. Ini compulsory, wajib. Kewajipan. Tapi kalau tok imam, tuan-tuan, pernah berlaku. Tok imam ada gadget, Lepas tu? masuk dalam ni. Jadi imam. Okey. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siti Nurhaliza. Oh. Cindailah mana. Dalam hati. Dia boleh tekan. Tutup, tuan-tuan. Gadget itu walaupun manfaat tapi dia jadi mudarat. Tuan-tuan, mengganggu. Pernah ke kita semayang kita ni pakai telefon? Tak pernah Ustaz. Tak ada, pernah. tapi dia ada Arab ada. Ada. Ada dia orang. Ni kan. Lepas tu? Jawab telefon ni. Allah bismillahirrahmanirrahim. Hello. Tapi kalau Hello. rukuk, time rukuk macam mana pula? Dia jawab tengok berdiri. Boleh ke? Hello. Boleh ke? Salah. Okey Ustaz, Itu kita cakap. namanya mangkuk ayun. Baru nak tanya. Okey, tak apa Ustaz, kita ada pengumuman sikit. Bagi sesiapa yang kereta bernombor plate JRT 1469, mohon alihkan kenderaan anda ya. Kereta jenis Preve warna hitam. Bukan kereta saya. Kita ulang balik kereta jenis Preve hitam JRT 1469, boleh alihkan kenderaan anda. Minta alih lah. Minta alih ya, sebab sebelum dah dia towing. menghalang perjalanan lalu lintas. Minta Okey, alih sambung kereta balik. tu sebelum kita buat cabutan tuah kereta tu. Sambung balik. Ya, sambung balik. Itulah gunanya teknologi. Tapi ada orang tuan rumah kita ni. Gadget nampak. Dia ada kutuk aku. Kau ajaknya ustaz. Ingat, walaupun gadget di sana, tapi dia buat dosa. Betul tak? Ada orang semayang tengah khutbah. Khutbah memporingkan. Tuan nak tidur. Aku elok jalan lena semua. Tapi kalau saya baca khutbah, siapa tak lena? Saya lah boceh-boceh try tengok khutbah. Macam mana tu? Macam mana? Saya kalau baca Tunjuk sikit. khutbah tu saya tengok tu kan. Kalau siapa tidur, lepas alhamdulillah, ittaqullah, tengok dia orang tidur. Woi! Jangan tidur. Baru betul. Ni baca khutbah. Alhamdulillah, tuan-tuan nak tidur. Pernah berlaku saya cerita. Ni di Sungai Buloh. Dia baca khutbah, kebanyakan pegawai kerajaan. Kan, pegawai kerajaan ni dia tak duduk depan-depan, dia takut duduk tepi-tepi tu. Tu pegawai kerajaan tu yang tepi-tepi tu baru. Oh, Dia Lena. Saya kata, oh Lena ya, tak apa. Saya nak lepas ittaqullah tu. Nabi ihmarat. Mata dia merah. Wa ala sautu, tinggi suara. Saya bukan marah, bukan merah mata, saya tinggi suara. Bila dia orang tidur tu, "Hei! Jangan tidur!" Pakai buka mata. Ni khutbah apa ni tuan-tuan? Tapi ada seorang pakcik, dia duduk belakang, dia duduk Lena. Dia pencin. Dia kata, jangan, dia terkejut. Dia bangun dengan mata merah. Dia kata apa? Kuajak. Agaknya dia dekat Paris tu, panggil balik sekejap. Lepas tu dia start kereta, balik tu kan. Memang pakcik tu kuajak. Sebab tu kalau boleh lah, kita dengar khutbah tu dapat pahala. Betul. Kan? Semayang, adakah orang semayang pakai telefon? Tak ada. Macam tu kalau mengaji, konsentrate mengaji. Ada orang khutbah tuan-tuan selfie. Sebelah. Nah, saya pernah berlaku dekat Insaniah, masa tu pensyarah semua. Dia alhamdulillah. Ada seorang pensyarah tu 26. Lepas tu. Dia di sebelah saya. Lepas tu saya kata kanan. Dia pergi. Kata kiri. Depan. Dia kata belakang. Rupanya belakang. Oh, habis. terangkat tuan-tuan. Spender tak pakai. Wah!
Cuba bayang agak-agak apa yang nampak. Saya tahu. Mungkin ada kudis buta di situ. Allah, sebab tu kalau boleh lah kan, kita dengar khutbah dengar betul-betul lah. Betul. Kan? Benda yang agama dengar sungguh-sungguh. Dia simpan aja. Kan? Ni sampai nak semayang pun sibuk dengan telefon. Betul. Nak dengar ceramah sibuk telefon. Nak berak pun telefon. Halo, ni 3 ketul dah masuk ni. Jadi kepada penonton-penonton semua yang ada di sini, gunakan gadget sebaik mungkin. Ya. Tu kutuk aku lah tu. Wajak punya abang, wajak punya abang. Dia hantar mesej. Ni kenapa? Kepala makin kilat. Apa ni kan bola Dah kau? Dah ada. Itu apa? Memorandum. Apa lagi kesoalannya ni? Nampak ke tidak? Bagilah orang yang muda ni biar nampak. Okey Ustaz, sekarang ni cakap kata kita gunakan sebaik yang mungkin. Okey, apa pendapat Ustaz tentang video-video viral? Video-video Ustaz. viral yang sengaja dibuat untuk disebarkan di dalam teknologi lah, dalam Facebook ke Instagram ke. Okey. Ada benda sekarang ni tuan-tuan, macam ceramah, dia cut benda sikit, dia viral. Menjadi keburukan kepada penceramah. Begitu juga ni, dengan kemulan lawak kan. Kadang-kadang dia viral benda yang kita tak cakap pun. Betul. Dia viral menyebabkan kita jadi komen masyarakat. Negatif. Jadi hina, betul, negatif. Sebab tu saya nak bagi tahu lah, wahai remaja-remaja, tuan-tuan yang ada gadget ni, kalau benda tu tak sahih, jangan sebar lah. Betul. Macam baru ni dia orang viral saya dekat Masjid Shah Alam. Saya kata apa? Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tu daripada Barisan Nasional. Baik. Kan? Dia buat viral tuan-tuan, saya kena nak tumbuk. Wow. Sebab penyokong kerajaan. Dia tumbuk saya. Saya kata, jangan tumbuk saya. Bagi saya tumbuk dulu. Ustaz kalau nak bertumbuk bagi saya. Dah viral tu, agak dengar dulu apa Betul. yang saya urai. Kan? Benda yang tak baik, kita pula tolong sebar pula tu. Sebar dah Ustaz Allah ini. Baru ni Ustaz Aslin. Ustaz tuan-tuan yang dikasih, Ustaz Aslin ada di hospital KPJ. Patutnya dia malam ni bersama kita. Betul. Ya, betul. Dia sampaikan salam kepada semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Ni baru ni Ustaz Aslin duduk hospital. Dia orang viral. Ustaz Aslin telah meninggal. Betul. Wah. Benda-benda ni paling banyak berlaku Ustaz kan? Betul. Daripada rakan-rakan artis juga kan. Betul, Ustaz. Dia orang viralkan. Hai, betul aja kau. Betul. Yang Sebab saya pernah mati dekat Facebook 4 kali. Dia Dia Itu cakap baru Abang mati. Bocil telah meninggal. Baru mati 4 Dia kali. orang bubur dah. Innalillah bubur dah. Nasib baiklah tak ada, kalau tidak jahanam saya. 4 kali orang doa jahanam. Betul lah, betul. Tu saya bawa kereta, saya tak bawa kereta dah, saya takut orang sumpah. Kalau boleh janganlah kan benda. Betul, Ustaz. Benda ni kalau betul kan tak ada masalah. Tapi kalau tak betul kita tanggung dosa. Cuba bayang kita viral tu yang tengok 10,000 orang. Allahu akbar, berapa banyak dosa yang kita telah sebar untuk diri kita. Betul. Allahu akbar. Sebab tu kalau boleh Bocil sama juga kita duduk dalam grup ni. Kan? Kita sebar benda yang baik, dia orang tengok, dia orang dapat pahala. Betul tak? Kita lawak-lawak juga. Betul. Ustaz. Kalau tidak lawak semua. Betul. Tapi ada ustaz okey jugalah. Alhamdulillah dapat dikawal. Tidak hampa lingkup. Habis. Jahanam. Aku takut dengan aku lingkup. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, biar benda yang baik kita sebar, yang tak baik tuan-tuan tolonglah mamnu' arak kata. Benda tu. Jangan mamnu'. Pasal kadang-kadang ada dilarang. kadang-kadang macam betul Ustaz kan, ada orang meninggal. So dia orang viralkan kat Facebook, kat Instagram mana-mana. Tapi kadang-kadang dia orang buka kat cerita-cerita yang sebelum-sebelum ni, benda-benda yang mengaitkan. So pada saya pendapat Ustaz lah macam mana nak nasihatkan orang, sebab kalau kita cakap pun orang takkan terima Ustaz. Betul. Kan? Kalau aib lagilah dahsyat. Tapi tak apa, kalau dah gemuk memang gemuk. Itu kita bagi tahu. Ustaz cakap apa tadi? Ustaz tak tuju kat awak. Dia redha tak? Redha. Bahagia tuan-tuan. Tapi benda tu katalah dia tak gemuk, dibuh gemuk. Viral pula buat abang punya bubuh kat dia. Tuan-tuan viral, muka punya segak. Muka gigi dia punya. Oh ya, alamak jauh tu pergi tu. Bayang Redha. orang kutuk orang. Viral. Habis. Allahu akbar, aib kita. Aib kita. Sebab tu kalau boleh lah wahai tuan-tuan yang dengar ni live sekali malam ni. Ya saya. Live streaming. Live. Live streaming ya, kita Live bersiaran streaming. Satu langsung. dunia nampak. Kita sebut benda yang baik. Viral lah tuan-tuan benda yang baik. Kami semua dapat pahala. Alhamdulillah. Sebab sampai masa tu ambil nyawa kita. Betul. Dia lawak-lawak juga, betul tak? Nyanyi-nyanyi juga. Tapi ingat ada penghujung hayat.
Ya. Saya cerita 5 minit, 2 minit. Boleh. Saya baru balik pada umrah. Ada seorang pakcik, dia sub shooter, tahu tak? Penembak tepat. Penembak tepat. Polis. Umur 70, tak pernah pergi umrah. Saya bawa depan Kaabah, dia menangis. Saya buat sentuhan. Kaabah, kita berada di depan ini. Tuan-tuan menangislah. Dia menangis. Saya kata bangun, jom kita tawaf. Dia kata kuat dah pakcik. Pakcik kuat. Tawaf. Habis tawaf sa'i. Dah habis sa'i, dia letak kepala dekat tong sampah, saya tahlul. Habis tahlul, alhamdulillah pakcik dah siap. Tahlul dah dapatlah umrah. Dia balik-balik, dia jatuh bilik air. Bila jatuh bilik air, kesihatan dia menurun. Ketika nak balik, saya pergi ziarah pakcik, macam mana sihat? Alhamdulillah sihat. Pakcik, mana isteri? Sebelah. Isteri dia muda. Dia kata, pakcik kahwin umur berapa? Kahwin umur 30, isteri 18. Dia kata, pakcik tembak-tembak pun pandai tembak anak darah. Dia gelak. Dia gelak. Rupanya gelak itu gelak terakhir. Rupanya tawaf itu tawaf terakhir. Rupanya umrah itu umrah terakhir. Dia balik tawaf wida, cucu dia bawa dia. Tawaf yang kelima. Dia mati di atas kerusi roda. Mati dalam wuduk. Mati depan Kaabah. Mati pula dah dapat umrah. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga. Yang penting, wahai Bocek, wahai Liana, kita nak penghujung hayat kita baik. InsyaAllah. Penghujung hayat kita baik. Bila baik penghujung hayat kita, orang akan sebut sampai bila-bila. Itu yang kita harap. Allah, InsyaAllah. Itulah kalau kita tersentuh hati. Ya, kita kena gunakan media kita yang ada. Menangis ke keluar hingui? Yang ni peluh di kepala, yang tu Ini peluh makan tempe belakang tadi. Saya tersentuh benda tu. tersentuh So kita kena gunakan medium kita sebaik-baiknya. Maksudnya kalau nak melawak, kita kena buat yang the best. Selitkan Kena bagi info yang info. betul. Itulah sajalah Ustaz. Kita nak tanya sikit je Ustaz. Kalau dapat Ustaz sharekan ayat atau doa-doa untuk kita menyambung tahun tahun 2017. Tuan-tuan, tahun ini ialah tahun Masihi. Kita ada tahun Islam, tahun Hijriah. Betul. Tahun ini tuan-tuan, bagi saya, kita nak sambut tak sambut itu biasa. Tapi kita buatlah. Sebab kalau tak buat, dia orang akan buat program lain. Tapi kita buat ni untuk ingatkan kita bahawa walaupun tahun ini tahun Masihi, ingat, tahun Hijrah, kalau kita sambut umur kita 30, tahun Masihi, tahun Hijrah 31, tahun Masihi 30. Masih lagi. Dia beza setahun. Kalau umur kita sekarang, tahun Hijrah 62. Tahun Masih 60. Dia beza 2 tahun. Setiap 30 tahun. Ini menunjukkan sekarang umur kita berapa? Tua 2 tahun lah. Saya baru 29 lah. 29. Kalau tahun hijrah berapa? Hijrah. Saya masih 28. Tahun hijrah 29 lah. Hai, kau turunkan pula. Dia tahun hijrah lebih daripada setahun daripada tahun Masihi kan. So, setiap 30 tahun. Setiap Maknanya 30 saya tahun. 29 lah. Dalam Masihi saya 28. Dalam hijrah saya 29 lah. 29 lah. Macamnya ni dia lagi tua daripada saya lah. Berapa umur? Acik berapa? 36 kan? Saya Masihi saya 30. 30? 35. 35 31. 32 lah. Dia nak apa? Okey, saya 31. Dia muda lagi, umur 21. Saya 21. 21. Saya 16. Wah, makin muda semua. Saya 63. Saya. Dah Tapi semua nak muda. bagi tahu tak apa, umur kita Ha-ha. tak apa. Tapi yang penting kita sambut ni bukan semata-mata sambut. Dia bagi kita ni sambutan tahun baru ni tak ada tuan-tuan dalam agama Islam. kan. Kita sambut ni semata-mata nak raih anak-anak muda ni. Nampak ni? Anak muda ni untuk ingat apa? Walaupun tahun kita sambut tapi kita duduk dalam kesesataan, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu penting ah. Sambutlah. Kan nak buat apa buat, tapi ada benda yang related dengan agama. Macam malam ni. Sepatutnya Ustaz Aslim. Tapi saya tak ada. Dia tak ada, saya ada. Ada juga Ustaz tolong nasihat. Betul tak? Sekurang-kurangnya Dalam kita berlawak, apa kita berseronok, ada mesej. ada mesej. Yes. Macam saya cerita tadi, hari-hari watan. Oh, suara dia sedap. Sedap, bang. Lamunan terhenti. Entah mengapa kamu. Baguslah. Okey, itu Kebablah. kita nyanyi nanti lepas ni. Ha? Sebab kita ada lagi Alah. hiburan. Tapi dia ada Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia- Abang Aris. Mesej dia ada sampai dalam agama. Macam tu Yeah. kalau boceh, kita melawak juga biar ada agama yang kita sampai. Betul. Ya, InsyaAllah. baiklah. Insya-Allah, InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga Saya ber- akan cuba sebaik saya support. semoga cuba sebaik bermanfaat. mungkin untuk berjenaka dalam
dalam sampaikan mesej. Berlawak sambil beramal lah. Ya. Oh ya, marah ke Ustaz? Baiklah Ustaz, terima kasih. Sama-sama, Terima kasih insya-Allah. kepada Ustaz Boceh, Aceh. Kalau Boceh Afat. Itulah kita dapat berhibur hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi juga bermanfaat untuk kamu semua. InsyaAllah. Jangan lupa jangan tadi tu edit separuh-separuh ya. Nanti kan krik-krik kita orang. Jangan potong. Okey. Sebab video tu nanti kalau dia potong katalah kita bagi contoh, dia potong yang contoh tu je. Ah. Dah jadi buruk kita Betul. kan. Itulah. Okeylah. Terima Okey, kasihlah terima kita kasih. teruskan dengan program yang seterusnya. Ya. Kita serahkan kepada siapa? pengacara Kita kita. serahkan Kita kepada serahkan pengacara. kepada host kita Bos. Host. dan juga host. Air saya bawa lah. Ni jaga-jaga terkena gelas kang. Sabar. Okey, sekian terima kasih daripada saya dan juga Aceh dan juga Ustaz dan juga Tepuk Yana tangan untuk Samsudin. Boceh, Aceh dan Yana Yana Samsudin. Samsudin. Lalai. Ya, okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Ya. Cik Amin, Assalamualaikum Oh, Amin. Barah Ahmad Ustaz Adam. Sahabat Oh. lama kita. Serba merah. Sihat. Oh lama. Okey. Dah macam jejak kasih pula Terima kasih. Ustaz tengah Ustaz. Ustaz tengah. Aduh, Moderator tengah. Okey. Allahu Akbar, Baik, Allahu baik, Akbar. baik. So malam ni kita basically tak ada moderator. Ah. Semua adalah moderator, semua adalah panel forum. Satu nama dia Sembang. Sembang santai. Okey. Okey. Nak tanya dulu kepada Ustaz Adam, Pak Abang. Ambil onton lah. Pak Abang. Alhamdulillah sihat. Ambil sihat. Alhamdulillah. Sihat no? Dah ada misai. Oh, sama. Semua? Mana Dah misai? tinggal. Tak ada misai. Tak ada misai. Tak ada misai daripada dulu sampai sekarang pun tak ada misai. Memang tak tumbuh-tumbuh ke, tak ada bulu ke apa? Dia segan-segan nak tumbuh lah Ustaz. Kena minta betul ni. Allah. Okey, nak saya panggil Fahrin ke Abang Fahrin? Fahrin je lah. Fahrin je lah. Buat tak kenal pula. Oh kan. Aduh. Okey, Fahrin, perkembangan terkini Fahrin. Lah ni buat apa sekarang? Perkembangan terkini macam-macam lah. Pengacara tengah berlakon juga akan datang di TV3. Dan kemudian insya-Allah program mencari bakat bola sepak akan kembali. Wow. Siapa yang tahu? Sepak program apa? Mencari apa? InsyaAllah. Okey. So itu perkembangan Fahrin lah. Ustaz Don, apa cerita lah ni? Alhamdulillah macam dulu juga. Macam dulu. Ustaz ni saya cemburu. Badan dia tak kembang-kembang. Apa rahsia Ustaz? Ustaz? Slim je. Memang diet ke apa Ustaz? Tak ada, aku makan serupa, belasah serupa. Anak berapa orang dah? 2, Alhamdulillah. Dari isteri pertama? Ya, InsyaAllah. insyaAllah. Jahat soalan dia. Dah, jawab yang penting lah. Jawab yang penting. Ustaz, jawab penting lah. Okey Ustaz Don, Okey. bila kita sebut tahun baru kan, Khair. mesti kita nak berazam kan? Betul. Dan ada hadis riwayat Sallallahu Tirmizi, Nabi sebut la hijrah ba'dal fathi walakin niyatan walakin jihadan wa niyatan. Ayo. Nabi kata tak ada lagi hijrah selepas peristiwa pembukaan kota Mekah. Tapi ada juga hijrah, ada lagi hijrah apa dia? Jihad dan niat. Betul. Maksud apa jihad dan niat tu Ustaz? Baik. Silakan. Ini bukan 30 minit Okey. Ini 3 minit. Okey. Apa ni? Jihad dan niat. Ya, jihad dan niat. Okey. Saya pun nak dengar ni. Moderator kedua. Saya peminat ni. Saya peminat dia. Okey, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Oi Amin, aku nak jawab kan hang ke jawab Hang kan? jawab. Aku nak sembang. Tadi hang kata nak dengar lah apa sembang kemah. Telinga sini, Baik. telinga sini. Alright. Bila kita sebut tentang niat, bila kita sebut tentang jihad, bila kita sebut tentang perubahan, dia tak boleh lari. Benda ni orang akan sembang setiap kali masuk tahun baru. Betul. Setiap kali masuk tahun baru orang akan sembang. Tapi dalam Islam, Allah Ta'ala bagi dekat kita satu perkara yang mana matlamat dia, niat dia sentiasa clear. Mailah tahun berapa pun Clear. semuanya clear. Contoh Allah bagi dekat kita satu benda yang disebut sebagai
Kalau bahasa canggih hari ni orang sebut the purpose of existing. Oh. Apa tu? Tujuan penciptaan kita. Ada Allah bagi clear, Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Shadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah pada aku. Jadi perkataan tadi untuk nak sebut kata niat kita, nak tunjuk kepada kita punya apa perubahan kita, Nabi bagi satu gambaran yang cantik. Suatu hari ketika mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah kita panggil tetamu mai rumah. Jadi Nabi SAW sembelih kambing. So bila sembelih kambing, Nabi bagi dekat Siti Aisyah untuk masak kambing tadi tu. Selesai masak, tetamu mai, Nabi jamu tetamu. So bila jamu tetamu, Siti Aisyah radhiyallahu anha tengok hasil orang semua dah makan dah, baki yang ada di atas meja hanyalah satu paha kambing sahaja yang ditinggalkan kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah sebut kepada Nabi. Siti Aisyah kata, "Ya Rasulullah, yang mereka tinggalkan untuk kita ataupun bahagian kita ni satu paha kambing sajakah?" Aisyah kata. Maka Nabi nak clear benda tu. Maka Nabi kata ke Aisyah, "Dah. Yang bahagian kita adalah yang mereka makan. Sayang mereka tak makan yang ni bagi habis untuk dapatkan pahala kepada kita." Nampak tak? Tadi Aisyah nampak, oh yang last kali tinggal dekat aku paha kambing saja. Satu saja. Tapi Nabi kata tak. Objektif Allah buat kita adalah untuk macam mana kita nak dapatkan pahala kita di akhirat kelak. Okey, susah macam ni lah. Kalau saya cerita macam tu macam payah sangat. Kita ambil analogi mudah, simple. Abang Farin asal orang mana? Saya asal orang Johor. Asal orang Johor. Oh. Amin asal orang mana? Kelantan. Asal orang Kelantan. Saya orang Pulau Pinang. Tak nampak persamaan kita, tak nampak. Dan mesti ada rasa bangga dengan Johor, mesti ada rasa bangga dengan Kelantan, mesti ada rasa bangga dengan Pulau Pinang. Hak ni semua mesti ada daripada Selangor, daripada Terengganu, banyak tempat. Tuan-tuan mesti tak nampak langsung persamaan di antara kita. Tak salah kita nak bangga dengan tempat lain, kita tak ada masalah, tak ada masalah. Cumanya kalau saya kata kenapa cakap Johor, mak bapak memang orang Johor. Memang. Dua-dua orang Johor. Dua-dua orang Kelantan. Ayah orang Sarawak. Ayah orang Sarawak. Tapi dia tak cakap kita saya asal orang Sarawak. Dia akan kata saya lahir Kelantan. Ataupun sebab apa? Sebab ambil tempat lahir kita, betul? Sebab lahir Sarawak tapi dibesarkan di Kelantan. Dia ambil macam itu pula lah. Dibesarkan di Kelantan. Sebab Johor macam mana? Saya dibesarkan di Johor lah. Besarkan di Johor. Saya dibesarkan di Pulau Pinang. Jadi ada orang yang dibesarkan, mungkin dia lahir dekat macam Amin, lahir dekat tempat lain, tapi dibesarkan tempat lain. Dia akan cakap tempat mana yang dia rasa paling lebih dekat dengan dia. Exactly correct. Exactly correct. So kalau saya boleh cakap berdasarkan tadi, untuk nak ambil semangat pembukaan, cuba kita tengok kita. Kalau kita asyik sebut macam tadi, kita tak akan nampak kat mana kita sama. Sebab hari ni dunia banyak sangat memberikan kita kepada perpisahan dan juga perbezaan. Kalau saya boleh kata, Allah sebut dalam Quran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa ila al-akhir ayat. Sadaqallahul azim. Apa dia? Hai manusia, aku ciptakan kamu daripada Adam. So mana asal kita mai daripada Nabi Adam. So kalau katalah you mai daripada mak bapak you Johor, you mai daripada mak bapak you Kelantan, Sarawak, saya mai daripada mak bapak saya Pulau Pinang. So kalau lah Tok Wan kita Nabi Adam, Nabi Adam lahir daripada mana? Lahir di mana? Ditempatkan di mana? Nabi Adam ditempatkan di dalam syurga. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita berakhlak di atas muka bumi ni, berakhlak macam kampung kita balik, berakhlak macam ahli syurga. Sebab esok kita nak balik ke sana. Nabi Adam masa Allah Ta'ala buat awal-awal boleh buka dalam mana-mana kitab. Aku cakap semangat sikit tak apakah? Dia bukan marah. Memang kita nak semangat ni. Memang nak semangat. Memang nak semangat. Baik. Sat. Lebih sikit. Sebaik. Ustaz, libas kuat sikit. Libas kuat sikit. Baik.
Kalau kita tengok dalam mana-mana kita, seawal Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Okey, kalau kita tengok kita mai daripada tanah, memang Allah nak tunjuk kepada kita sama. You mailah daripada Pulau Pinang ke Kelantan ke Johor ke, mailah daripada mana-mana pun, you asal daripada tanah. You mesti akan rasa selesa you main bola, you bercakap, saya ceramah. Kita akan rasa selesa kalau kita boleh minum air masak. Betul tak? Betul, Sebab betul. itu adalah mineral yang diperlukan oleh tanah. Tapi kalau kita cakap daripada tanah saja, kita tak nampak macam mana exaggerate-nya kita ni cukup powerful. Kita ambil daripada mana asal kita, macam mana kita mula awal. Mana Johor, mana Kelantan, mana Pulau Pinang. Okey, jom kita tanya Tok Wan kita mana asal. Asal Nabi Adam Allah tempatkan dia dalam syurga. Sebab tu Allah ajak, jom balik ke syurga. Itu kampung kita. Itu kampung kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Bagi berita gembira kepada orang yang taat dengan Allah Ta'ala, orang yang soleh beramal pada Allah Ta'ala. Sebab Allah buat, dia nak buat macam Nabi Adam. Allah buat Nabi Adam, Allah kata Adam duduk dalam syurga dulu. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, duduk kamu dalam syurga dengan isteri kamu. Confirm Nabi Adam ada dalam syurga. Itu tempat asal kita. So malam ni saya ajak, jom tahun 2017 kita buat akhlak macam mana kita asal kampung kita balik. Balik kampung. Jauh daripada kita membeza-bezakan lah. Tak ada beza. Boleh, okey. Boleh lah. Boleh kita berakhlak dengan akhlak ahli syurga. Nice. Masya Allah. Okey, kita pergi pada Bukan berakhlak dengan orang Johor, orang Kelantan, orang Penang kan? itu hiasan semata-mata Ya. kan. Okey, walaupun kita ni daripada negeri berbeza, tapi hakikatnya kita daripada tok yang sama. Ya, betul. Tok Adam. Exactly. Masya Allah. Okey, sekarang ni kita tanya pada Abang Fahrin pula kan. Sebab Abang Fahrin ni dia lulusan undang-undang kan. Aku seronok nak dengar Ustaz Don cakap ni. Tak ada. Tanya aku soalan. Hang lah cakap. Okey, boleh. Dulu undang-undang kan. Jadi bila dah tak jadi lawyer, jadi apa lagi? Jadi pengacara. Cuma yang menariknya Fahrin ni, dia tak ada isu-isu kontroversi yang teruk. Dia terkenal sebagai artis yang berimej bersih. Alhamdulillah kan. Jadi kalau betul tu lah yang Amin nampak lah. InsyaAllah kan. So macam mana Fahrin mengkalkan konsisten dengan sikap Fahrin yang daripada dulu sampai sekarang semua okey, Alhamdulillah, dan kekal relevan dalam industri. Okey, kalau nak bercakap hal tu, sebenarnya kita jadi manusia ni sebenarnya adalah pendidikan kita daripada awal, daripada mak ayah kita, pendidikan dari rumah. Dari rumah, kemudian berkawan, kita membesar, dipandu oleh ibu dan bapa, dan juga bukanlah kata nak apa, tapi macam saya katalah, asal saya pada umur saya 13-14 tahun, saya sangat bersyukur walaupun hanya seketika saya sempat Ustaz masuk sekolah Ma'had, sekolah Arab 13-14, masa umur saya macam 2 tahun. 2 tahun. Tapi di asrama penuh. Saya balik ke Johor Bahru, waktu tu sekolah tu di Segamat. Saya balik ke Johor Bahru kerana mak ayah dah risau sangat. Duk sana duk main sukan saja. Tetapi apa saya nak cerita, kerana tu saya rasa sangat bersyukur. Di situ asasnya, kadang-kadang saya sudah besar orang tanya, ada orang tanya saya, perlu ke kita sembahyang istikharah, kenikmatan macam-macam. Di sekolah tu saya kena paksa 5 kali pergi ke surau. Wow. Dengar kuliah subuh, kuliah asar. Okey, lepas tu pula saya tengok dah jadi macam trend pula, tengok abang-abang senior saya. Asal nak periksa, mereka semua pergi sembahyang hajat. Asal apa? Sembahyang istikharah. Tapi sedikit sebanyak pendidikan satu hal, tapi pendedahan. Apa yang kita lihat, kita belajar untuk menikmati. Kita fikir, tapi itulah asas dia. Kemudian saya balik ke Johor Bahru, Alhamdulillah saya tak terlepas ingatan-ingatan saya daripada pendedahan-pendedahan itu semua. Teruskan lagi sampailah ke hari ini. Saya memahami konsep itu. Dan seterusnya juga cakap pasal belajar undang-undang, kemudian menjadi personality. Kenapa tak jadi lawyer? Kenapa tak jadi lawyer? Itu pun dah jadi satu, itu juga istikharah juga tu. Istikharah. Dah, amin.
Hang duk tanya kat dia. Hang pun jurusan undang-undang je. Hang diam Nampak? lah. Alah. Dia jurusan undang-undang je. Tanya moderator balik baru dia tahu. Sebagai moderator tanya balik. Tapi kadang-kadang itu juga satu lagi bila kita cakap pasal azam baru di mana kita macam saya pernah terpaksa bukan ikut flow, membuat pilihan. Kadang-kadang jadi manusia kita tak tahu mana yang betul, mana yang lebih baik, mana yang terbaik. Ada masa keliru kan? Kita memohon aja. Tapi di sinilah saya kata okey, nampak macam ada future lah. Boleh. Okey, saya teruskan. Tapi saya suka soalan Amin tadi, dia kata dengan saya, macam mana Fahrin boleh kata boleh. Alhamdulillah lah, tidak pernah pula saya tak pernah diduga dengan gosip. Itu ada. Mesti ada. Sebagai manusia ada. Mesti ada. Tak kritikal. Gosip Ustaz Don pun saya ada dengar juga. Nak masuk juga. Okay. Pasal aku pula masuk. Soalan cemas kejap lagi. Tetapi saya nak ringkaskan. Saya percaya kehidupan saya di luar tu kan, di kaca TV, di majalah, apa yang orang lihat, berkait rapat juga dengan kejujuran saya semasa saya di belakang tabir. Menjadi diri saya sendiri. Kadang-kadang ada orang depan orang, aku artis, aku inilah dia, aku kena tunjuk. Tapi kat belakang dia bukan sebegitu orangnya. Pada kejujuran dia kepada diri dia, kepada masyarakat, kepada Tuhan. Itu kepercayaan saya. Lepas tu saya ada hari tu, tempoh hari, ada salah seorang pelakon terbaik, pembantu terbaik di Festival Filem Malaysia. Saya suka dia punya ucapan dia. Dia dah lama berlakon, 20 tahun lebih, dan akhirnya mendapat anugerah tu, yang terbaik tu. Dia kata, saya banyak belajar dalam kehidupan saya sebagai seorang pelakon. Untuk menjadi seorang pelakon yang baik, saya ambil lebih luas lagi, sebagai seorang personality ataupun selebriti yang baik, kita mestilah menjadi seorang manusia yang baik terlebih dahulu. Itu saya percaya. Beautiful. Saya percaya. Jadi saya dengar cakap tu, saya rasa tersentuh. Saya rasa itu juga yang saya insya-Allah amalkan selama ni lah. Selama ni. Yang penting sebenarnya tidak bermuka-muka kerana siapanya kita. Tapi bila kita berseorangan tu lebih penting sebenarnya. Yes. Personality kita berseorangan tu lebih penting. Okey, anak muda kita ni ramai yang kata nak jadi artis, kata best lah famous, best lah Instagram ramai follower, best lah FB ramai likers kan. Jadi sebelum saya pergi pada Ustaz Don, tip daripada Fahri Ahmad bagi anak muda nak jadi artis kan. Apa nasihat kalian? Bagi 3 tip. 3 je. Dia bermula dari zaman hanya ada surat khabar sahaja, kemudian chat, kemudian media sosial. Secara ringkasnya sebenarnya mesti menjadi seorang yang beretika, berhati-hati dan memahami. Pasal apa? Budak-budak sekarang zaman saya tak ada, saya tak terdedah kepada tu. Tapi yang sekarang ni ada, dengan gambarnya, dengan komennya, dengan apanya. Sedar tak sedar, kalau fikir lebih panjang, di penghujung hari nanti, di future kita, boleh menimbulkan bala bencana. Saya ambil contoh paling mudah. Gambar yang anda upload sekarang, ataupun selalu saya buat lawak bila orang panggil saya ceramah lah. Saya buat lawak. Zaman dulu kita nak cari nenek moyang, kita nak tahu latar belakang, jenuh kita bertanya, jenuh kita cari. Sekarang tak payah. Anak, cucu, cicit kita nak cari kita, dia orang Google saja, confirm jumpa. Kat situlah agaknya gambar kita entah apa boleh terjumpa. Itu yang paling sikit. Tapi bayangkan satu hari kalau kita menjadi seorang pemimpin, orang yang hebat, orang yang apa. Kalau hari ni kita tak berjaga-jaga, benda-benda ni semua sekarang ni boleh menjadi bala bencana di masa-masa akan datang. Betul. Allahu Akbar. Jadi Ustaz Don, itu nasihat saya lah. Saya nak dengar Ustaz Don cakap. Sebelum Ustaz, saya setuju. Anda nak tambah ke? Boleh. Dah. Soalan Min. Soalan okey. Ni gini, bila dah masuk tahun baru ni, azam dah ada kan? Ada yang kata nak jadi macam Fahrin. Ada yang kata nak jadi macam Ustaz Don. Dah ikut tip Fahrin. Okey. Nak istiqomah dengan azam tu pula. Bagi soalan payah sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bukan orang yang sesuai lah jawab soalan ni. Tapi saya nak jawab beriringan dengan, sebab Abang Fahrin kita dah sebut, saya bersyukur sebab umur 13 dan 14 saya duduk di sekolah Mahat. Betul Betul. Okay, walaupun sekejap saja tu, 2 tahun lah orang kata. Saya suka tapi kesan dia hebat. Saya suka sebab benda tu dah ada dalam Quran. Okay, saya cerita macam ni.
Bila Abang Farin kata saya suka duduk 13 tahun, 14 tahun masa umur saya duduk di ma'had, maknanya pendedahan. So kita tak boleh nafi. Antara salah satu yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, sebab kita nak istiqamah, so kita kena ada support system. Nak istiqamah dia kena ada support system. Family kena support, kawan kena support, cikgu kena support, masyarakat kena support. Mesti. So saya just nak bagi gambaran. Cuba tengok dalam Quran Allah kata, okey, sekadar nak tanya, dalam Al-Quran ada cerita tentang 7 orang. Mereka ini orang yang baik, tapi government ketika itu tak bagus, maka mereka membawa diri duduk dalam gua. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Ashabul orang. Allah kata dalam Quran, وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. Sadaqallahul azim. Muka surat belah kiri. Okay, dengar elok-elok. Allah kata dalam Quran, wa yaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang kata Ashabul Kahfi 3 orang, yang keempat itu anjing mereka. Wa yaquluna khamsatuhum kalbuhum. Ada mereka 5 orang, yang keenam itu anjing mereka. Rajman bil ghaib. Jauh daripada kebenaran. Wa yaquluna 7. Dan ada yang kata mereka 7 orang. Wa thaminuhum kalbuhum. Yang ke-8 itu adalah anjing mereka. Qul, katakan kepada semua orang, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Allah lebih mengetahui bilangan mereka. Maka ulama mensyarahkan 3 orang 4 anjing, 5 orang 6 anjing, itu tak betul. Sebab Allah rapatkan dengan rajman bil ghaib. Tapi bila kata 7 orang Ashabul Kahfi, yang ke-8 itu anjing, Allah kata Allah lebih mengetahui bilangannya. Maka bilangan Ashabul Kahfi 7 orang, 8 yang ke-8 itu anjing. So tengok elok-elok. Dalam Al-Quran Allah ceritakan kepada kita, Ashabul Kahfi ini Allah sebut, Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka ini pemuda-pemuda beriman yang sayang Allah, Allah sayang kepada mereka, Allah bagi petunjuk. Maknanya mereka ini orang yang soleh. Apa saya nak bagi tahu kepada semua? Bayangkan 7 orang yang soleh ini semangat ni. Bayangkan 7 orang yang soleh ini, yang mendampingi mereka itu adalah seekor anjing. Allah mengira bilangan anjing itu yang ke-8 di dalam Al-Quran. Bayangkan kalau orang yang beriman ni, bukan binatang, ini manusia, duduk dalam suasana 13 tahun, 14 tahun sekolah ma'had. Adakah dia tak ada kesan? Dia mesti kena ada kesan. Sebab itu pentingnya suasana soleh. Bukan nak suruh kita jadi tung alim, bukan. Tapi bila jadi orang soleh tadi tu, duduk dengan dia, nama kita disebut di dalam Al-Quran. Persekitaran Ustaz, persekitaran kita. Jadi orang Arab kata bi'ah. Yes, bi'ah tu Arab sangat. Kita Melayu sudah. Melayunya apa? Surrounding. Belagak hang Amin. Dia cerita, dia nak bagi tahu, kata, so hari ni bila kita ajak orang, tuan-tuan jadilah diri sendiri, portray diri. Tadi kan? Kita dengan Allah Ta'ala, kita jadi manusia baik. Kalau nak jadi artis yang baik, jadi manusia yang baik, insyaAllah jadi artis yang baik. Nak jadi pemain bola yang baik, jadi manusia yang baik. Nak jadi pengacara baik, jadi manusia yang baik. Nak jadi ustaz yang baik, jadi orang yang baik. So point dia macam saya sebut tadi, tuan-tuan, jom 2017 tanam azam, kita balik berakhlak macam mana tempat asal kita dekat syurga balik, sebab kita nak masuk ke sana. Dan salah satu cara di dunia nak dapatkan suasana syurga tadi, Nabi dah abang, dia adalah majlis ilmu bersama dengan orang yang soleh. Clear? Apa surrounding? What is Arab dia apa? Bi'ah.
Bi'ah. Okey, nampaknya masa mencemburui kita. Kita ada persembahan terakhir sebelum kita sama-sama menyambut tahun baru Ya, 2017. Ustaz Don menyanyikan lagu apa? Ustaz Don akan nyanyi bukan, lagu terakhir. Apa bajet? Lagi bajet namanya kan. Mentang-mentang apa dodong undang-undang apa. Kan. Tadi kita ada Aiman Tino, kita ada Don Tino. Don Tino. Okey, sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh untuk Fahri Ahmad dan Ustaz Don Daniel. Semua berdiri ramai-ramai boleh ke? Kita ada 2 minit lagi untuk melangkah masuk ke tahun 2017. Sekali lagi kita nak berjumpa semua artis-artis, semua para asatizah untuk Gementar, Sufian Suhaimi, Abang Boce, Yana Syamsuddin. Siapa lagi? Aceh. Ya. Tu dia. Ada idea kita. Ali Ekspedisi. Fahrin Ahmad. Okey, Dan mari semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Ini cara yang antara terbaik nak kita sambut tahun baru ni. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. So, Ustaz Don. Ustaz Don. Main sini. Kat tengah-tengah Ustaz. Enta akan mengapalai selawat kita. Mari kita sama-sama. Okey, kita akan selawat sama-sama dan tepat jam 12 kita akan berdoa mudah-mudahan tahun baru akan kita cipta dengan azam baru, diri yang baru, iman yang baru, semangat yang baru, insya-Allah. Ya betul, dan moga-moga tahun baru ini juga bukan kalau tak ada pun azam baru, tidak ada cita-cita baru, tapi cita-cita lama, azam baru yang dipermantapkan lagi, insya-Allah. Ustaz Don, jom kita mula selawat entak kepala. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita dengan ini menjemput kepada Ustaz Don untuk membacakan doa. Ia sebagai usaha kita dan penggantungan kita pada Allah. Semoga tahun baru kita akan menjadi umat yang gemilang, cemerlang dan terbilang. Amin. Fadhal Ustaz Don. Ila syarafin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada sekalian para alim ulama, para asatizah di negara Malaysia khususnya. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada sekalian ibu bapa, datuk nenek moyang kita yang telah memperjuangkan sekian lamanya untuk mendapatkan kenikmatan yang kita dapat pada hari ini. Hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini juga kepada sekalian khususnya penduduk negeri Selangor
dan juga secara amnya Malaysia daripada kalangan mereka yang dah lebih dahulu daripada kita. Dan hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sepanjang saya baca doa, insya-Allah satu saya minta tuan-tuan amin. Yang kedua akan ada tempat-tempat yang saya berhenti. Sebab dalam hadis Nabi bagi tahu bila berkumpulnya umat aku pasti akan ada seorang yang Allah lantik doa dia makbul. Disebabkan dia doa kita makbul. Jadi tuan-tuan pohon hajat tuan-tuan banyak-banyak di tempat yang saya diam nanti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا جميع الخير وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات المعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمة يا أرحم الراحمين اللهم يا رب لا وجهرنا وعلى حاجاتنا فقد حوائجنا يا الله ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah puasa Ramadan kami yang lalu, munajat kami, tadarus kami, bacaan Quran kami, selawat kami. Terimalah perhimpunan ini ya Allah. Terimalah amal ibadah para pemuda kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah pemuda-pemudi kami ya Allah. Terimalah segala doa yang dipanjatkan oleh orang-orang tua kami ya Allah. Dan terimalah segala amal ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dan masukkanlah ke dalam syurga-Mu sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau mengetahui isi hati kami. Kami mohon padamu di tahun baru ini ya Allah 2017, dalam keadaan hati kami bercampur baur macam-macam ya Allah. Kerana pada tahun 1997, tahun 1987, tahun 2007 keadaan ekonomi negara menjadi gawat. Adakah keadaan kami, keadaan ekonomi akan gawat juga pada tahun 2017? Kami hanya menadah tangan memohon kepadamu untuk bantu seluruh umat Malaysia khususnya ya Allah, dan umat Islam seluruhnya secara amnya ya Allah. Sebab kami tidak ada daya dan upaya untuk melalui kehidupan ini. Ada di kalangan kami yang tak cukup duit ya Allah untuk hidup dalam dunia ini.
Hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu saja ya Allah. Kerana Engkau lah Tuhan kami yang kaya. Kami hamba-Mu. Kami tak akan takut kepada miskin. Kerana Engkau lah Tuhan yang kaya. Ada di kalangan kami yang sakit tak sembuh-sembuh ya Allah. Kerana itu adalah ujian untuk dia. Tapi Engkau lah sebaik-baik penyembuh. Kerana Engkau menyebutkan dirimu di dalam Al-Quran dan Engkau tidak pernah berdusta ya Allah. Maka kami pohon kepadamu, sembuhkanlah penyakit semua yang ada pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang ada anak yang berbagai-bagai perangai dan keadaan dan sifat. Kami tak mampu nak nasihat mereka ya Allah. Tapi kami tahu Engkau Maha mendengar. Salahkah Engkau mendengar kami ini yang banyak dosa? Kerana kami kembali kepadamu. Sungguhnya Engkau lah tempat kami kembali. Ya Allah, ada di kalangan kami yang kerja, tapi pejabatnya tak menjanjikan suasana yang baik pada dia ya Allah. Dia Kau Maha mendengar. Engkau tahu keadaan setiap satu umatmu yang hadir hari ini ya Allah. Bukannya benda tu payah untukmu ya Allah, untuk dengar permintaan kami semua ni. Ada di kalangan kami anak-anak yang diuji dalam pelajaran dia, UPSR mereka, PMR mereka, SPM mereka. Tolong buka hati mereka, lapangkan dada mereka agar nampak bahawa Engkau mempunyai pengampunan yang begitu luas dan rahmat petunjuk-Mu sangat tepat. Ya Allah, ada di kalangan kami yang memimpin, tapi kami diuji dalam kepimpinan kami dengan harta kami, masa kami. Kami tak boleh buat seperti mana Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi Engkau mengetahui ya Allah. Salahkah untuk Engkau ampunkan dosa kami dan pemimpin-pemimpin kami. Bukalah pintu hati kami dan pemimpin kami, pemimpin keluarga, ayah kami, ibu kami, abang kami, ketua kami, pemimpin kami. Buka pintu hati kami agar nampak bahawa kerajaan-Mu adalah kerajaan yang besar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya yang hadir pada malam ini menadah tangan kami ya Allah padamu dengan penuh dosa. Kami tahu. Tapi salahkah ya Allah untuk mendengar? Kalau Kau nak mengazabkan kami ya Allah, kami ini hamba-Mu. Itu kata Nabi Isa di dalam Al-Quran. Tapi kalau Engkau ingin merahmati kami, kamilah hamba yang paling beruntung. Dan kami sentiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pandanglah semua pemuda-pemudi yang ada hari ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Bagaimana kami tak tahu masa depan kami, begitu juga dengan mereka. Tolonglah jangan sesatkan mereka. Tolong jangan himpit kehidupan mereka ya Allah. Kerana semua ini mudah untuk-Mu, payah untuk kami. Maka permudahkanlah untuk kami dan pemuda-pemudi kami. Seperti mana di kalangan kami dulu, kami pun buta ya Allah. Kami tak nampak masa depan kami. Begitu juga dengan mereka. Tolong ya Allah, pimpin hati mereka. Kerana Engkau lah sebaik-baik pemegang hati kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, jadikanlah kami cintakan negara kami. Jadikanlah kami cintakan saudara kami. Jadikanlah kami cintakan kepada Islam. Jadikanlah kami cintakan kepada setiap umat yang Engkau ciptakan, daripada kalangan Melayunya, Cinanya, Hindunya dan agama-agama yang lain. Kerana sesungguhnya Nabi-Mu mengajar kami untuk membawa semua orang ke jalan yang lurus. Dan kami yakin kamilah yang berada di jalan yang lurus itu. Maka jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadha balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, keluarlah daripada isteri-isteri kami, keluarga-keluarga kami, zuriat cahaya mata yang menjadi penyejuk mata hati kami dan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan jadikanlah kami rajin mendirikan solat dan cintakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah negara Malaysia ini negara yang aman dan jauhkanlah kami semua daripada menyembah berhala. Ya Allah, sesungguhnya kami yakin Engkau mendengar setiap permintaan kami, kerana Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Ya Allah,
Jadikanlah pemerintahan di negeri Selangor khususnya dan Malaysia secara amnya dan seluruh dunia secara amnya untuk menjadi pemimpin kepimpinan yang diredai oleh-Mu, dan pandulah kami yang berada di bawah tampuk kepimpinan ini ya Allah agar menjadi hamba yang tidak kufur, malahan bersyukur ke hadrat-Mu ya Allah kerana menjadikan kami mempunyai iman dan Islam. Ya Allah, kami memohon di atas keberkatan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perkenankan doa kami dan istiqamahkan kami di dalam agama-Mu. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana innana nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Kita ucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. minna taqabbal. Sekali